Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Cikgu Zack Kirana dan hari ini saya nak ceritakan sedikit tentang satu prosa klasik. Ini adalah prosa tradisional dalam antologi tingkatan 4 Jaket Kulit Kijang dari Istanbul. Namanya ialah Kepimpinan Melalui Teladan. Ramai student yang memang tak baca pun cerita ni keseluruhannya sebab dia adalah prosa klasik, jadi sukar untuk difahami. Baca 2 perenggan biasanya dah mengantuk dah. Jangan risau, saya akan bantu awak untuk beri kefahaman tentang jalan cerita ini yang sebenarnya. Okey, izinkan saya memperkenalkan watak-watak yang ada dalam cerita ini. Okey, di Majapahit, ini semua adalah watak antagonis semuanya. Kita ada Seri Betara. Okey, saya tunjukkan Seri Betara dulu. Seri Betara ini dia bukan raja tau. Dia ni macam penasihat raja, orang lama-lama dulu. Biasanya kalau dalam TV tu dia berjanggut putih, berambut putih. Itulah dia Seri Betara. Patih Gajah Mada. Patih Gajah Mada ialah raja di Majapahit. Dalam ni dia juga adalah watak antagonis. Dan siapa lagi yang ada dekat Majapahit? Kita ada Kertalasari, watak utama kita, penjahat utama kita, the most wanted one. Okay? Kertalasari nampak macam Loki. Macam tapi dia Kertalasari dalam ni. Okay? Dan di sini pula ada ibu kepada Kertalasari ataupun isteri kepada Petala Bumi. So siapakah Petala Bumi? Petala Bumi ni adalah orang Majapahit yang diutuskan oleh Seri Betara untuk pergi menyerang Melaka. Tetapi Petala Bumi dan 6 saudaranya, mereka 7 bersaudara. Saudara ni maksudnya macam adik-beradik ataupun mereka yang mempunyai pertalian darah lah. Mereka telah mati dibunuh di Bukit Cina ketika cubaan untuk masuk ke negeri Melaka. Siapa yang bunuh? Laksmana Melaka. Jadi kita perkenalkan watak yang seterusnya, Laksmana Melaka. Di Melaka juga kita ada watak Sultan Melaka. Mestilah cerita-cerita lama kan mengagungkan raja kan. Dan ada juga watak sampingan iaitu Temenggung, Bendahara dan lain-lain. Nanti saya akan cerita sambil-sambil tu. Okay? Latar tempat dalam cerita ni pula kita ada negeri Melaka, of course. Okay? Majapahit, kita ada Bukit Cina, tempat kematian Petala Bumi tu. Okay? Kemudian kita ada rumah Kertalasari. Kita ada juga perkampungan orang Jawa. Okay? Perkampungan orang kaya-kaya di Melaka. Dan kita ada juga babak di Istana Melaka serta pasar di Melaka. Kisah bermula apabila Gempar diceritakan. Petala Bumi dan 6 saudaranya, mereka 7 bersaudara, pergi ke Melaka untuk menyerang Melaka atas arahan Seri Betara. Tetapi mereka ini telah mati terbunuh. Siapa yang bunuh mereka? Laksmana Melaka. Mestilah Laksmana nak bunuh mereka. Sebab mereka cuba menceroboh sempadan Melaka. Okay? Dan mereka ni dipanggil sebagai penjurit. Penjurit kalau ikutkan maksud dia ialah askar atau tentera. Tetapi saya akan banyak pakai penjurit untuk pihak Majapahit. Saya akan pakai penjahat. Jadi penjurit masih lagi maksud dia askar. Mereka bertujuh ini yang dikepalai oleh Petala Bumi. Mereka ni antara yang terhebat lah di Majapahit. Tetapi pelik juga macam mana dia boleh mati. Maksudnya Laksmana Melaka ni sangat-sangat hebat. Sampailah ke Majapahit, berita kematian mereka ini mengejutkan. Sangat mengejutkan. Dan Patih Gajah Mada, dia rasa sedih dan terkesan. Kenapa? Sebab dia terlalu rapat dengan Petala Bumi. Dan apa yang dia buat? Dia panggil orang suruhan dia untuk pergi ke rumah Petala Bumi, maklumkan tentang kematian Petala Bumi kepada ahli keluarganya. Orang suruhan Patih Gajah Mada pun pergilah ke rumah Petala Bumi. Di rumah Petala Bumi, kebetulan Kertalasari baru sahaja pulang dari Dahar, satu tempat kat sana. Yang mana dia ni baru pulang bekerja. Dia bekerja sebagai apa? Dia ni perompak, pencuri. Dia mencuri harta orang kaya-kaya. Kebetulan pada hari tu dia bawa pulang duit bernilai jutaan, nak bagi ringgit ke? Jutaan lah nilai dia. Kemudian ada pakaian yang mahal-mahal, harta dan barang kemas dia bawa balik. Dan soalan dia kepada mak dia. Dia tanya mak dia, "Hai ibuku, kemana pergi bapaku maka tiada aku lihat ini?" "Mak, mana ayah? Tak nampak pun." Setelah ibu Kertalasari dengar soalan anaknya itu, dia pun menjawab, "Hai anakku, yang bapamu itu sudah mati dibunuh oleh seorang Melayu bernama Laksmana Hulubala Ratu Melaka." Mak dia nangis, cry a river sambil berkata itu. Lepas dengar macam tu, Kertalasari pun kata, "Ceh Ratu Melaka dan Laksmana, mati engkau olehku tanpa kedep tembung laku." Dia kata, "Cis Ratu Melaka dan Laksmana, matilah engkau kat tangan aku tanpa simpati, tanpa belas kasihan. Syahadan negeri Melaka pun habis kubinasakan." Dia nak hancurkan satu Melaka.
Jikalau tiada aku perbuat demikian, bukanlah aku anak penjurit yang berani dan kepetangan. Dia kata kalau aku tak mampu hancurkan Melaka, aku ini bukan anak tentera yang hebat dan berani. Kemudian Kertalasari pun terlalu beremosi. Cara dia bercakap dengan mak dia kelihatannya seperti orang berkelahi. Berkelahinya bergaduh. Kebetulan pula orang kiriman parti Gajah Mada dah pun tiba kat rumah mereka. Dan dia tengok, Kertalasari macam tengah bergaduh dengan mak dia. Tapi sebenarnya dia tengah emosi, tengah marah. Kertalasari perasan ada orang datang ke rumahnya. Dia pun bertanya kepada orang itu, siapa tuan hamba ini? Dan orang itu pun jawab, Manira ini disuruhkan oleh parti Gajah Mada melihat Pakar Nira. Manira tu saya. Dia kata saya ni dititahkan oleh parti Gajah Mada untuk melihat awak. Sudahkah datang dari Daha atau belumkah? Dah balik dari Daha atau belum? Kerana parti Gajah Mada hendak bertemu dengan Manira. Sebab parti Gajah Mada nak jumpa dengan awak. Kertalasari pun segera ambil keris dia, letakkan ke pinggang dia dan dia terus berjalan diiringkan dengan orang itu sampailah ke istana Majapahit bertemu dengan parti Gajah Mada. Setibanya Kertalasari untuk menghadap parti Gajah Mada pun berkata, "Hai anakku Kertalasari. Hai Kertalasari yang aku sudah anggap sebagai anak. Sebab aku menyuruh memanggil anakku ini kerana pesan bapamu kepada aku. Jangan tiada dikasihi anakku ini. Kerana bapamu sudahlah mati dengan pekerjaan Seri Betara." Dia kata, tujuan aku panggil engkau kat sini sebab aku teringat pesan bapa engkau kepada aku supaya aku sayangkan kau seperti anak sendiri. Dan sekarang, bapa engkau dah mati kerana menunaikan tanggungjawab yang diperintahkan oleh Seri Betara. Akan sekarang, anakku hendak dijadikan penggawa agung. Dan sekarang, aku nak jadikan engkau Kertalasari sebagai penggawa agung. Penggawa agung ni macam ketua kampung lah. Kertalasari mendengar kata-kata parti Gajah Mada. Dia pun sangat suka cita. Dia gembira dan dia menyembah kaki parti Gajah Mada. Dia berkata, "Endah apatah pekerjaan membunuh Ratu Melaka dan Laksmana itu? Apa susah sangat nak bunuh Ratu Melaka dengan Laksmana itu? Pada hati Manira, jika negerinya pun dapat Manira alahkan dengan seorang kula juga. Pada hati saya, kalau saya dapat kalahkan negeri Melaka itu dengan seorang diri je, Syah dan segala anak bininya orang Melaka itu pun dapat Manira ambil. Anak bini orang Melaka lagilah saya boleh ambil. Adapun jika belum Manira bunuh Ratu Melaka dan Laksmana itu belum mati, tiada mahu Manira jadi penggawa. Dan ini jaminan saya. Kalau saya belum bunuh lagi Ratu Melaka dan Laksmana Melaka, jangan jadikan saya sebagai penggawa." Confident dik. Parti Gajah Mada dengar jaminan daripada Kertalasari. Dia sangat gembira. Dia jamunya Kertalasari untuk makan sedap dan pakaian yang indah diberikan kepada Kertalasari. Dah habis makan-makan tu, parti Gajah Mada membawa Kertalasari menghadap Seri Betara. So dikata kepada Seri Betara, "Seri Betara, aku dah jumpa dah seseorang yang boleh lakukan tugas membunuh Ratu Melaka dan Laksmana Melaka. Inilah orangnya. Namanya Kertalasari. Dia sangat hebat." Jadi Seri Betara pun tanyalah kepada Kertalasari, "Betul ke kau boleh buat kerja ni?" Kertalasari dengan actionnya dia kata, "Negeri Daha pun saya boleh kalahkan. Ini kan pula setakat nak bunuh Ratu Melaka dan Laksmana. Just a piece of cake sahaja." Hashtag confident tu penting ya. Maka mereka pun menyiapkan kelengkapan untuk Kertalasari menyerang Melaka. Jadi ada 10 orang pengiring untuk mengiringi Kertalasari. Dia pun berlayarlah misi membalas dendam menuntut bela atas kematian ayah dia. Lagu yang saya boleh bayangkan pada ketika ini, hoi, hoi ya hoi. Jadi berlayarlah dia. Kemudian dia tiba di sebuah perkampungan Jawa di luar kota Melaka. Perkampungan ini dinamakan perkampungan orang Jawa. Dia menyamar sebagai orang Jawa kat sana supaya dia diterima oleh masyarakat. Dan bestnya, apabila dia menyamar menjadi orang Jawa, dia ada green light, ada lesen untuk keluar masuk ke perkampungan orang kaya-kaya di negeri Melaka. Dia kan pencuri, dia daim dah. Kat sinilah nanti dia akan buat kerja dia sebagai seorang perompak. Ketika di perkampungan Jawa, Kertalasari dapat tahu tentang Patih Kermawijaya, iaitu seorang pembesar Melaka yang berketurunan Jawa. Dia menyamar jadi pengikut Patih Kermawijaya, jadi dia senanglah masuk ke Istana Melaka. Satu hari, dia ikut Patih Kermawijaya masuk ke Istana Melaka. Dan dekat dalam tu, dia tengok seorang demi seorang hulu balang Melaka. Dia kan nak cari Laksmana, dia tak kenal lagi mana Laksmana yang bunuh ayah dia. Dia tengok seorang demi seorang, sampailah mata dia nampak Laksmana Melaka.
Lepas dia nampak je Laksmana Melaka, dia bercakap dalam hati dia. Dialah gerangan hulu balang Ratu Melaka yang bernama Laksmana itu. Oh, dialah hulu balang yang bernama Laksmana itu. Jikalau demikian lakunya, sungguhlah ia dapat membunuh bapaku. Kalau inilah orangnya, patutlah dia boleh bunuh bapa aku. Kerana ia penjurit besar lagi ke petangan. Sebab dia ni sangat sasa gedang dan sangat berani, nampak hebat. Maksudnya, Kertalasari sendiri mengakui bahawa secara fizikalnya Laksmana nampak memang sangat-sangat gagah dan kuat. Jadi lepas dia balik daripada ikut Parti Kemawiwijaya itu, dia belum serang lagi, dia tak buat apa-apa lagi. Dia nak plan dulu Dia pun berjalan keluar dan mencari tempat persembunyian untuk dia letakkan harta dan dia menyuruh kat situlah. Dia berjalan-jalan, dia jumpa satu lokasi yang bagi dia strategik, iaitu Bukit Cina. Inilah tempat ayah dia kena bunuh. Dia sampai je kat Bukit Cina, dia kata, sesuailah tempat ini untuk aku bersembunyi dan sorokkan harta aku. Malam tu dia berpakaian indah-indah, cantik-cantik. Dia menyamar sebagai saudagar dan dia masuk ke perkampungan orang kaya-kaya di Melaka. Dekat situ kebetulan dia nampak ada sepasang suami isteri orang kaya-kaya ini sedang makan, tengah dinner. Dia pun buat baik, buat ramah dia, sampailah orang itu offer untuk makan sekali. Setelah kenyang, orang kaya itu pun minta izin untuk masuk tidur dulu. Kertalasari tak balik tau. Dia buat apa? Dia merompak, mencuri harta orang kaya-kaya dan dia juga merogol isteri pemilik harta. Dia cabul. Kemudian dia balik semula ke tempat persembunyian dia di Bukit Cina. Maka pada pagi itu gemparlah orang kaya ini yang dia perasan harta dia dah habis. Dia pun pergi jumpa tuanku. Dia kata, tuanku, harta saya sudah pun habis kena curi. Saya ni dah tinggal sehelai sepinggang. Hanya pakaian yang ada pada tubuh badan saja yang ada. Kata tuanku, wah, datanglah pula bala ke atas negeriku. Aduh, ancaman apa yang datang ke negeri aku ni? Baiknya ada Laksmana. Jikalau Laksmana kuutuskan ke negeri orang, binasalah negeri ini. Dia kata, nasib baik ada Laksmana. Kalau Laksmana ni aku hantar pergi tolong negeri orang, mesti habis Melaka ni. Kemudian, Sultan Melaka pun panggil Temenggung. Temenggung datang menghadap dan Sultan Melaka minta orang-orang Temenggung berkawal di kampung orang kaya-kaya ini. Dan dia minta saudagar itu sendiri pun, orang kaya-kaya, turut berjaga dekat kampung masing-masing. Temenggung pun buatlah seperti yang disuruh oleh tuanku. Malam itu Kertalasari tiba di perkampungan orang kaya untuk mencuri lagi. Dia perasan ramai pula orang pada malam itu. Apa yang dia buat? Dia membaca pustakanya, membaca jampi dia. Lalu dia menjadi halimunan. Dia ni ada kuasa sakti. Kenapa? Sebab dia ada keris hikmat dekat tangan dia. Dia pun boleh jadi invisible. Lepas dia dah jadi halimunan, dia masuk mencuri seperti biasa. Orang tak nampak dia. Bukan saja dia mencuri, dia masih lagi mencabul isteri pemilik harta. Dan harta itu disimpannya dekat Bukit Cina. Jadi pagi itu seorang lagi orang kaya mengadu kepada tuanku yang mengatakan bahawa diri dia kecurian. Dan dipanggil Temenggung. Tuanku panggil Temenggung. Dia kata, hai Temenggung, tiadakah menyuruhkan orangnya berkawal tadi? Bukankah orang engkau dah berjaga dekat kampung orang kaya-kaya itu? Temenggung pun jawab, Daulat Tuanku Shah Alam, Patik menyuruh orang berkawal semalam tadi. Seorang pun tak bertemu. Patik hamba itu pun hairanlah akan penjuri itu. Betul tuanku, semalam saya dah suruh orang saya berkawal, tapi seorang pun tak nampak penjahat itu. Saya pun pelik. Kemudian baginda berkata, apatah sebabnya maka dapat dicurinya oleh penjuri itu? Datuk kenapa dia boleh mencuri juga? Maka baginda pun murka sedikit akan Temenggung. Dia marah sikit dengan Temenggung. Baginda pun panggil Laksmana untuk datang menghadap. Dan tuanku kata dekat Laksmana, hai kekasihku Laksmana. Dia panggil kekasih bukan sebab dia gay. Maksudnya dia sayang Laksmana tu. Datanglah bala ke atas negeriku. Dan banyaklah orang aku kecurian. Dia kata dah datang bala ke atas negeri aku ni. Banyak orang kita yang dah pun kecurian. Masing-masing mengadukan halnya pada kita. Diorang semua dah mengadu kepada aku. Katanya harta dah habis. Maka sembah Laksmana. Kita ambil mood Laksmana. Kita pakai tanja. Nah, tu dia. Maka sembah Laksmana. Daulat tuanku, mohonkan ampun dan kurnia. Adapun penjurit ini bukan penjurit negeri ini, penjurit negeri lain. Dia kata, ampun tuanku, saya rasalah penjurit ini bukan datang dari tempat kita. Ini negeri luar ni. Baginda sambung lagi, apatah sebabnya maka dapat dicurinya oleh penjurit itu? Datuk, dia orang luar, kenapa dia boleh curi pula kat tempat kita? Bendahara, orang kanan raja, tiba-tiba mencelah. Dia kata, Daulat Tuanku Shah Alam, adapun pekerjaan berkawal itu pekerjaan Temenggung. Tuanku,
tugas menjaga sebenarnya ada tugas Temenggung. Apabila Temenggung tiada bercakap, Laksmana pula mengerjakan dia. Kalau betul Temenggung tak boleh buat kerja, barulah kita panggil Laksmana untuk tolong. Raja pun kata, pada malam ini Temenggung sendiri keluar berkawal. Okey, malam ni Temenggung sendiri ada dekat kampung itu berjaga. Temenggung pun kata, daulat tuanku. Dia pulang ke rumah dan dia siapkan 500 tentera dia bersama dengan senjata untuk berjaga pada malam itu dekat rumah orang kaya-kaya. 500 banyak kot. Dan malam itu, Kertalasari macam biasa turun semula untuk buat kerja dekat perkampungan orang kaya. Dia nampak makin ramailah orang dengan ada senjata lembingnya tetap menetak. Dia pun macam biasa baca mentera dan masuk berjalan. Tapi kali itu dia tidak mencuri dekat rumah orang kaya biasa tau. Dia masuk mencuri dekat rumah bendahara sendiri. Nak ambil engkau bendahara dia masuk mencuri, orang tak perasan pun. Jadi pagi itu bendahara mengadu kepada tuanku, kata dia sendiri yang jadi mangsa kecurian. Titah raja, hai Temenggung, tidakkah kita titahkan Temenggung sendiri pada malam berkawal? Bukankah malam tadi aku suruh engkau sendiri berjaga kat tempat tu? Mengapakah pada malam ini mamak bendahara kecurian? Kenapa mamak bendahara dipanggil mamak bendahara tapi sebenarnya bendahara lah? Kenapa bendahara boleh jadi mangsa pula? Maka sembah Temenggung. Temenggung ni kesian juga dan serba salah. Dia memang tak nampak kan? Dia kata, ya tuanku, Patik mohonkan ampun dan kurnia. Adapun pada malam ini Patik sendirinya lah berkawal. Betul, pada malam tadi saya sendiri berkawal. Pada segenap pintu dan rumah saudagar dan orang kaya-kaya Patik sudah tunggui. Maka seorang pun tiada bertemu dengan Patik-Patik itu. Segenap ceruk kat kampung itu saya ada. Tapi saya tak nampak pun penjahat itu. Jadi tengok keadaan macam tu, Temenggung pun susah nak handle. Makanya Laksmana Melaka menghadap tuanku. Dia kata apa? Ya tuanku, adapun penjuri yang datang ini bukan barang-barang penjuri. Tuanku, penjahat yang datang ini bukan calang-calang tau. Lebih tahunya daripada Patik. Dia ni macam lagi tahu seluk-beluk tempat ini daripada saya. Jika ada derma kurnia, Patik hendak memohon ke bawah duli hendak cuba bermain dengan penjuri itu. Kalau tuanku izinkan, bagi saya test dulu main-main dengan penjahat ini. Maka titah raja kata apa? Adapun Laksmana itu tiadalah dapat jauh daripada kita. Laksmana, kau tak boleh jauh daripada kami. Jikalau Laksmana pergi berkawal, siapa teman kita di istana ini? Kalau kau berjaga kan Laksmana, siapa yang nak jaga istana ini? Yang kita harap hanyalah Laksmana. Aku hanya berharap pada engkau saja. Maka Laksmana pun berdiam dirinya mendengar titah raja demikian itu. So Laksmana, bila raja dah kata macam tu, dia sebut tak kena lah. Dia kena ikut apa yang raja kata. Raja suruh dia stay dekat istana, makanya dia stay. Walaupun hati dia meronta-ronta nak tolong, membantu, menyelamatkan Melaka. Jadi selama beberapa hari dibiarkan keadaan begitu, Laksmana duduk kat istana saja, tidak diberi keluar. Sampaikan kes kecurian bertambah dari hari ke hari. Laksmana dah tak tahan. Dia jumpa raja. Satu hari dia kata, pada firasat Patik, pada malam itu datang pula penjuri itu ke istana kita ini. Dia kata, tuanku, saya berpendapat lah, rasanya pencuri ni akan datang masuk ke istana kita malam ini. Sultan Melaka pun cuak lah. Jadi tuanku pun kata, apa bicara kita supaya penjuri itu tidak beroleh masuk ke istana ini? Datuk, macam mana kita nak buat supaya penjahat itu tak masuk ke tempat kita ni? Laksmana pun jawab. Laksmana kata, daulat tuanku, ada suatu perbuatan. Daulat tuanku, ada satu cara. Hikmat itu daripada penjuri yang tahu Patik peroleh. Penjahat ini ada satu hikmat. Saya tahu macam mana nak dapatkan. Apa hikmat dia? Keris sakti Kertalasari. Jadi baginda Sultan pun kata, segeralah perbuat kekasihku Laksmana hikmat itu. Dia kata, kalau macam tu buatlah, pergilah cari penjahat itu dan dapatkan kesaktian dia tu. Tuanku dah bagi green light. Sebelum Laksmana meninggalkan istana untuk berjaga, dia arahkan semua orang suruhan dia untuk letakkan senjata yang terdiri daripada tombak, lembing dan kayu-kayu mengelilingi istana Melaka. Lepas tombak-tombak itu disusun, dia pun baca mentera. Ingat, Laksmana tak ada jampi seperti Kertalasari. Dia pun hebat. Dia baca jampi, dia letakkan hikmat dia, automatik. Kayu, tembing pula, tombak dan lembing itu saling berlaga-laga sehingga mengeluarkan bunyi yang sangat gemuruh, yang sangat kuat. Dan malam itu, Laksmana pun keluar ke kota Melaka dengan menyamar. Dia berpakaian serba hitam, all black, dan dia intai-intai, kut-kut nampak pencuri itu. Betul, dia nampak Kertalasari dan dia bersembunyi. Ketika itu, Kertalasari berkata-kata dalam hati dia,
Apabila habislah harta raja itu, maka aku hendak membakar serta mengamuk. Lepas habis je harta tuanku yang aku curi kat istana malam ni, aku akan bakar dan aku akan mengamuk. Adapun bini raja muda-muda itu, kau ambil akan biniku. Dan semua isteri muda raja, aku akan jadikan sebagai isteriku. Tetapi, sebaik-baik sahaja Kertalasari tiba di Istana Melaka dekat luar itu, dia perasan bunyi yang sangat kuat dan dia boleh nampak tombak lembing itu palu-memalu berlaga antara satu sama lain. Dan apa dia buat? Dia ambil sebatang kayu. Dia baling ke arah Istana Melaka dekat kayu-kayu yang sedang berlaga tu. Dan dia dengar bunyi berbeza. Sebab kayu yang dibaling itu hancur. Maksudnya dia tahu itu adalah helah untuk mengenakan dia. Bijak Kertalasari ni. Dan dia berkata, apa tipunya aku masuk ini? Kerana senjata ini ada bertikam. Jika aku masuk, nescaya kalahlah aku oleh senjata ini. Ini helah untuk kenakan aku ni. Sebab senjata itu saling berlaga, bertikam. Kalau aku masuk ni, aku hancur juga macam kayu tadi. Jadi, tak jadilah dia masuk. Pagi itu, Laksmana bertanya kepada orang-orang dia yang berkawal kat istana. Dia kata, korang dengar tak malam tadi? Bunyi kayu kita yang berlaga itu lain macam ada satu ketika itu. Dan orang tu semua setuju. Dia kata, betul. Malam tadi bunyi kayu itu sedikit berbeza. Tuanku panggil Laksmana untuk datang menghadap. Tanya tuanku, hai kekasihku, adakah bertemu dengan penjuri itu? Kekasihku Laksmana jumpa tak penjahat itu malam tadi? Maka sembah Laksmana, daulat tuanku, tiada patik bertemu. Malam tadi saya tak jumpa lagi dia. InsyaAllah Ta'ala, kelak malam patik cuba main penjuri itu dengan berkat arwah guru patik. Kalau ada rezeki Tuhan bagi kat saya, malam ini saya akan test sekali lagi menggunakan ilmu yang diturunkan oleh maha guru saya dulu. Pada malam itu, macam biasa, Kertalasari bersiap-siap, handsome-handsome, wangi-wangi. Dia berjalan ke tengah kota Melaka. Dia melalui pasar dekat Melaka. Laksmana Melaka sudah siap-siap berbaring dekat tengah-tengah pasar pada malam itu, serba hitam. Kan dulu gelap, bukan nampak apa-apa pun sebab tak ada cahaya lampu kan. Jadi dibaring kat tengah-tengah pasar, Kertalasari pun berjalan. Dan dia tersepak sesuatu. Dan dia kata, teririk bangkai pula aku ini. Dia kata, terpijak pula bangkai ni. Dia ingat dia tersepak bangkai sebab dia tak nampak apa-apa kan. Sebenarnya Laksmana yang sedang berbaring kat situ, dia telah pun siap-siap keluarkan keris dekat pinggang dia. Dia bangun dan dia kata apa? Ceh, mati engkau olehku. Laksmana tikam Kertalasari tepat di dadanya. Kertalasari cuba membalas, sebab dia tak nampak apa-apa. Tetapi dia tak berjaya nak membalas. Laksmana Melaka tikam lebih dalam sampailah Kertalasari rebah dan mati. Apa yang Laksmana buat? Laksmana potong kemaluan Kertalasari dan juga dia ambil keris hikmat Kertalasari. Kalau awak tanya, Miss dalam banyak benda, kenapa dia ambil kemaluan Kertalasari? Dia gay ke? Bukan. Itu ialah simbolik sebab Kertalasari telah merogol mencabul isteri pemilik harta. Dan keris itu pula, itulah tanda kesaktian Kertalasari. Dan pagi itu, orang Melaka melalui pasar itu, dia perasan ada jasad penjahat yang terbaring mati. Orang Melaka pakat bawa bahagian anggota badan Kertalasari ini menghadap tuanku. Orang pertama bawa telinga. Dan banyak benda bawa telinga. Dia kata, tuanku, inilah bukti saya yang bunuh penjahat ini. Datang pula orang kedua, ni bijak sikit, dia bawa kepala. Tuanku, inilah bukti saya yang bunuh penjahat ini. Tak cukup dengan tu, dia pergi balik, dia ambil tangan, kaki semua, letakkan depan raja. Inilah bukti saya bunuh penjahat itu. Dia orang masing-masing nak habuan. Jadi mereka ini menipu. Tapi apa yang berlaku? Tuanku percaya ke? Tuanku panggil bendahara. Dia kata, bendahara, ayo mamak bendahara, kita pun hairan kelakuan ini. Siapakah juga yang sungguh ini? Bendahara, peliklah semua orang pakat mengaku siapa yang sebenarnya membunuh Kertalasari ini. Bendahara pun jawab, ya tuanku, pada bicara patik, 2 pertandaan lagi maka sungguh. Tambahan, Laksmana belum datang. Dia kata, tuanku, ada 2 lagi bukti yang tak cukup ni dekat jasad Kertalasari ni. Iaitu apa? Kemaluan dan juga keris. Lagipun Laksmana tak datang lagi. Kita tunggulah dulu tuanku. Tak lama kemudian, datanglah Laksmana membawa 2 pertandaan yang kukuh itu. 2 bukti yang kukuh. Dia bawa kemaluan Kertalasari dan juga keris Kertalasari. Bendahara tengok sangat excited. Bendahara kata, inilah tuanku pertandaan yang sungguh. Inilah dia tuanku bukti yang lebih kukuh. Pada bicara patik, jika lain daripada Laksmana, tiada akan dapat membunuh penjuri itu.
Sedar agak dah tuanku. Selain daripada Laksmana, takkan ada orang mampu membunuh penjahat itu. Jangankan membunuh dia, menentang matanya pun tiada dapat. Bukan setakat nak bunuh tuanku, nak tengok dalam mata penjahat itu pun takkan mampu. Jadi orang yang mengaku mereka membunuh Kertalasari tadi tunduk dengan rasa malu dan mereka berlalu pergi dari istana. Maka titah raja, bagaimana tipu Laksmana maka dapat membunuh penjuri itu? Dia kata, apa helah yang kau pakai sampai kau boleh bunuh Kertalasari itu, Laksmana? Laksmana pun ceritalah dari A sampai Z. Jadi Sultan Melaka pun rasa sangat gembira dan kurniakan anugerah kepada Laksmana. Dan perjuangan Laksmana tak habis kat situ. Dia akhirnya berjaya menemukan harta-harta orang kaya yang dicuri oleh Kertalasari dan disembunyikan di Bukit Cina. Laksmana mengarahkan pengikut-pengikut dia untuk naik ke Bukit Cina bagi mengambil harta itu semua, bawa letak dekat Istana Melaka. Selama 7 hari 7 malam, dia orang semua bawa turun harta itu. Maksudnya banyak sangat hasil kecurian Kertalasari. Kemudian harta dah selamat dikumpulkan. Semua pemilik harta datang menghadap, dah tahu dah siapa punya, yang ni dia orang dah tengok dah, ini barang saya. Sultan bertitah kepada pemilik-pemilik harta itu. Hai segala kamu sekalian, hendaklah segala harta ini dibahagi 3. 2 bahagi akan Laksmana, sebahagi akan orang empunya harta. Kerana harta ini sudahlah hilang beroleh akan Laksmana. Korang semua, harta korang ni semua divide kepada 3. 2 bahagian awak bagi kepada Laksmana, 1 bahagian korang ambil lah. Nampak macam tak fair, betul tak? Itu harta mereka. Jadi orang itu pun semua tidak menolak, tidak membantah, walaupun mungkin dalam keadaan sedih. Tapi tiba-tiba Laksmana, the true hero, dia kata macam ni, ya tuanku, jika demikian sahaja, aniayalah Duli yang maha mulia dan duka citalah sekalian punya harta. Dia kata, tuanku, kalau tuanku buat macam ni pembahagian, nanti diorang tak respect kat tuanku dan nanti diorang bersedih. Yang sebahagi itu akan Patik. Tak apa, 3 bahagian tu Patik nak sebahagian je. Nak juga 1 bahagian. 2 bahagian itu diorang ambil. Dia kata macam tu. Dalam pada itu pun mana kasih hatinya hendak memberi akan Patik. Itu pun kalau 1 bahagian tu mereka nak bagi kepada Patik, Patik terima. Kalau tak nak, tak apa. Jadi raja bertanya kepada mereka semua, hai segala kamu, sukakah seperti kata Laksmana itu? Korang setuju ke? Mereka semua menjawab, sukalah Patik sekalian memberikan Laksmana. Demi Allah dan Rasulnya, dengan tulus ikhlas hati Patik sekalian, kami ikhlas nak bagi 1 bahagian itu kepada Laksmana. Masing-masing pun memberikan segala hartanya akan Laksmana. So mereka pun bagi harta kepada Laksmana. Laksmana tak ambil harta itu. Dia bahagi kepada 3 pula. Bahagian pertama dia berikan kepada fakir miskin. Bahagian kedua dia beri kepada petugas istana yang tiada kuasa, maksudnya tak ada peluang untuk naik pangkat macam Hulu Balang. Dan bahagian ketiga dia berikan kepada segala pengikutnya, maksudnya orang Melaka lah. Sikit pun dia tak ambil. Sebab itu tajuk cerita ini ialah kepimpinan melalui teladan, kepimpinan yang wajar dicontohi, iaitu Laksmana Melaka. Dan bahagian pengakhiran cerita ini, kedengaranlah ke Majapahit berita tentang kematian Kertalasari. Jadi parti Gajah Mada jadi tak betul lah. Dia pergi dari satu daerah ke daerah yang lain, dari satu gunung ke gunung yang lain untuk mencari orang yang boleh menuntut bela dan memusnahkan Melaka. Itulah keadaan Patih Gajah Mada sampai kesudahannya. Jadi sekian sahaja cerita kepimpinan melalui teladan. Saya harap kalian semua boleh faham jalan ceritanya. InsyaAllah kalau faham boleh jawab apa-apa saja bentuk soalan yang ditanya dalam soalan tu nanti. All the best to you.